Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar 3 Pearl, 3 Beryl dan 3 Topaz. Hari ini adalah kelas pertama kamu dengan saya. Saya harap kamu ada bersama-sama dengan kamu ialah buku teks. Jadi sila buka buku teks kamu pada muka surat 24. Jadi kita nak belajar hari ini dengan menggunakan buku teks. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah had deria penglihatan. Jadi, saya harap di akhir pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui tentang had penglihatan kita dan kita boleh juga mengetahui tentang kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey, pada hari ini kita tengok dulu bahagian yang pertama di sini, had deria penglihatan. Antara dua garis ini, kamu akan nampak garis manakah yang lebih panjang. Jadi kita nampak garis PQ lebih panjang daripada R dan S. Manakala kalau kita tengok di sini pula, tumpuk X lebih besar daripada tumpuk Y. Okey, jadi tumpuk bulatan di tengah yang manakah lebih besar? Jadi kita nampak X lebih besar daripada Y. Manakala di sini pula, adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Jadi kita tengok sisi segi empat sama ini, kamu nampak lurus atau melengkung? Jadi kita nampak dia melengkung kan? Jadi kenapa dia melengkung? Itu kita namakan sebagai ilusi optik. Okey. Jadi had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat sesuatu objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma maupun objek yang terlalu jauh seperti planet Mushtari. Had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta. Jadi ini ialah di antara ilusi optik. Jadi kalau kamu nak kelihatan kecil, kamu beradalah di antara orang-orang yang besar. Tapi jika kamu nak kelihatan besar, kamu beradalah di antara orang-orang yang kecil. Okey. Seterusnya, perhatikan rajah 1.20 dan jawab soalan yang diberikan. Semak jawapan anda dengan menggunakan pembaris yang lurus. Adakah jawapan anda betul atau salah dan mengapa? Jadi kita tengok di sini untuk ilusi optik. Buku PQ dan RS. Dengan gangguan di sekitar garis lurus PQ dan RS. Tanpa ilusi optik, tanpa gangguan di sekitar garis lurus PQ dan RS. Inilah gangguan dia. Okey. Jadi dah kamu ukur. Jadi bila kamu ukur, kamu dapati panjangnya adalah sama. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek. Jadi perhatikan rajah 1.21. Ini ialah gangguan. Gangguan yang sebegini menyebabkan kita melihat panjang PQ lebih panjang daripada R dan S. Okay, seterusnya kita lihat muka surat 24. 25. Okey, titik buta. Titik buta ni dinamakan juga bintik buta. Imbas kembali bintik buta yang ditunjukkan dalam rajah 1.8 di halaman 12. Okey. Yang jatuh pada bintik buta tidak dapat dilihat. Mengapakah imej yang jatuh pada bintik buta tidak dapat dilihat? Okay, kita tengok balik ke muka halaman 12.
Okey, halaman 12. Okey, halaman 12 ini menunjukkan gambar rajah mata dan di sini ada bintik buta. Okay, kita nampak di sini ada bintik buta ni. Bintik buta iaitu bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Jadi tempat ini dinamakan bintik buta. Di situ ialah bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Okey, jadi kita dah tahu apa itu bintik buta. Okey, kita balik kepada muka surat 24. Okey, muka surat 25. Okey, kita lazimnya tidak sedar akan kehadiran bintik buta dalam mata kerana imej bagi objek yang sama tidak mungkin jatuh pada kedua-dua bintik buta mata secara serentak. Jalankan aktiviti ringkas yang berikut untuk mengkaji bintik buta. Okay, pegang buku ini dengan tangan kanan dan luruskan tangan anda. Okay, tutup mata bahagian kiri dan lihat kucing dalam rajah 1.22 dengan mata kanan anda. Gerakkan buku ini secara perlahan-lahan ke arah mata anda. Adakah burung itu hilang daripada penglihatan anda pada suatu kedudukan tertentu? Jadi, jika burung ini hilang pada penglihatan anda pada kedudukan tertentu, maka disitulah bintik buta itu terbentuk. Okey. Gambar foto yang ni kamu boleh buat lagi lah, cuba sehingga kamu dapati kamu tidak melihat kepada burung itu. Okay, seterusnya kamu lihat pula gambar foto 1.14 menunjukkan contoh pelbagai alat yang digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. Jadi, namakan alat tersebut. Cari maklumat tentang penggunaan alat ini yang boleh diperolehi daripada internet, majalah, buku, surat khabar dan sumber lain. Bincangkan maklumat yang telah dikumpulkan. Bentangkan hasil perbincangan dengan rakan lain di dalam kelas melalui persembahan multimedia secara kolaboratif. Jadi untuk hari ini, tugas PBD kamu ialah setiap orang mestilah mencari maklumat mana-mana daripada peralatan ini. Satu ialah mikroskop, imbasan elektron atau binokular atau mikroskop cahaya atau
mesin sinar X ataupun mesin ultrabunyi. Kamu cari mana-mana maklumat yang berkaitan dengan salah satu daripada peralatan ini. Kemudian kamu bacakanlah, kamu rakam apa yang kamu dapat itu, kamu just rakam saja dalam WhatsApp tu, kamu send saja. Nanti saya akan dengarlah apa dapatan kamu, apa penerangan kamu tentang salah satu daripada peralatan ini. Jadi kamu send dia suara kamu tu, saya akan bagi markah lah untuk PBD kamu. Okey, sekurang-kurangnya kamu bacakan untuk 10 ayat lah. Buatlah 10 ayat. Kamu terangkan tentang mikroskop. Contohnya lah mikroskop ni, apa kegunaan mikroskop? Apa peralatan yang digunakan dalam mikroskop ni? Kenapa kita menggunakan mikroskop? Jadi kamu bolehlah cari maklumat dan buat penerangan. Sama juga dengan binokular. Kamu terangkanlah tentang apa itu binokular. Lepas tu, apa kegunaannya? Apa peralatan yang ada di dalam binokular itu? Okey. Jadi, kamu pilihlah salah satu yang paling sesuai untuk kamu. Kemudian, kamu cari maklumat dan seterusnya kamu buatlah. Kamu boleh bacakan. Okey, kalau kita ada kelas nanti, mungkin kamu boleh buat dia dalam bentuk buku scrap. Okey, seterusnya ialah kamu buka surat 26. Okey, muka surat 26 ialah berkaitan dengan kecacatan penglihatan termasuklah rabun jauh, rabun dekat dan astigmatism. Bagaimanakah kecacatan penglihatan ini dibetulkan? Jadi kamu boleh lihat dalam jadual 1.2. Jadi jadual 1.2 iaitu kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Contoh satu, kecacatan penglihatan rabun jauh. Ramai kan pelajar yang mengalami rabun jauh. Pelajar tak nampak apa yang jika berada jauh. Okey, objek yang berada jauh. Jadi, rabun jauh ialah tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Nampak tapi tidak jelas. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej yang difokuskan di hadapan retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal atau berbola mata terlalu panjang. Jadi kalau kita tengok kanta mata terlalu tebal, menyebabkan imej terbentuk di hadapan retina. Ataupun jika berbola mata terlalu panjang. Ini ialah kecacatan yang berlaku secara semula jadi. Jadi berbola mata terlalu panjang menyebabkan imej terbentuk di hadapan retina. Jadi rabun jauh dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Jadi kanta cekung diletakkan di hadapan mata, iaitu kita pakai cermin mata. Jadi kanta cekung ini membantu untuk memfokuskan cahaya kepada retina. Jadi imej akan terbentuk di retina. Bila imej terbentuk di retina, maka imej ini, impuls ini akan dihantar ke otak dan otak dapat mengenal pasti apakah imej itu. Ataupun jika berbola mata terlalu panjang juga, cara mengatasinya ialah dengan kanta cekung. Jadi, dengan kanta cekung, objek jauh akan difokuskan kepada retina dan imej akan terbentuk pada retina.
Jadi samalah juga bila image terbentuk pada retina, maka impuls itu akan dihantar ke otak dan otak boleh mentafsirkan apakah objek yang jauh itu. Jadi kita pun dapatlah melihat objek yang jauh. Satu lagi kecacatan mata ialah rabun dekat. Rabun dekat ni selalunya berlaku kepada orang yang telah berusia. Jarang sekali berlaku rabun dekat ini kepada orang yang lebih muda. Okey, kenapa rabun dekat ini berlaku? Yang pertama ialah tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Okey, dekat tak nampak jelas, tapi yang jauh dia boleh nampak jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis atau berbola mata terlalu pendek. Okey, kes yang pertama, kanta mata terlalu nipis. Jika kanta mata terlalu nipis, maka imej akan terbentuk di belakang retina. Jadi, imej yang terbentuk di belakang retina ini tidak dapat ditafsirkan oleh otak. Jadi, kita tak nampaklah. Otak tak boleh beritahu apa yang kita nampak itu. Okey, ataupun berbola mata terlalu pendek. Bila berbola mata terlalu pendek, objek yang dekat ini akan difokuskan. Okey, membentuk imej di belakang retina. Okey, sama jugalah jika di belakang retina, otak tidak dapat mentafsirkan apakah objek itu. Okey, bagaimanakah rabun dekat ini diperbaiki? Rabun dekat dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cembung. Okey, kanta cembung diletakkan di hadapan kanta mata dan kanta cembung ini akan membantu untuk memfokuskan imej pada retina. Okey, sama juga ini ialah kes di mana kanta mata terlalu nipis. Jika berbola mata terlalu pendek pun masih sama lagi, kanta cembung membantu memfokuskan imej kepada retina. Jika imej difokuskan kepada retina, maka otak dapat mentafsir imej yang terbentuk itu. Okey, jadi kita tengok pula kecacatan mata yang ketiga. Kecacatan mata yang ketiga ialah astigmatism. Astigmatism ialah melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Hal ini disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. Okey, yang ini ialah kecacatan pada kornea ataupun kanta mata. Okey, kerana kanta mata atau kornea tu tidak licin lah. Okey, cuba uji mata anda dengan melihat raja 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Jika tidak, anda mungkin menghidapi astigmatism. Okey. Jadi, bolehkah astigmatism ini diperbaiki? Boleh. Astigmatism dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta silinder. Okey, jadi jika kamu mengalami astigmatism ini, ia masih dapat diperbaiki dengan menggunakan kanta silinder. Okey, jadi daripada ketiga-tiga kecacatan mata yang kita telah bincangkan tadi, okey, iaitu rabun jauh, rabun dekat dan astigmatism. Jadi ketiga-tiga kecacatan mata ini boleh dibetulkan sama ada dengan kanta cekung atau kanta cembung atau
kanta silinder. Okey. Seterusnya, kita lihat pula had deria. Okey. Kita akan belajar setakat itu saja. Okey.